perampasan Bible versi bahasa Melayu oleh JAIS dan juga isu kalimah Allah. Dan pada saudara-saudari, terima kasih banyak-banyak kerana hadir dalam notis yang singkat ini, kerana saya percaya banyak lagi isu lain yang sedang berlaku di luar sana. Di sebelah kanan saya adalah pengerusi Muafakat Syekh Ismail Mina. Ujung sana saudara Abdul Karim daripada Muafakat, daripada Setiausaha Pembela. Saudara Mansur Jawatan Kuasa Pembela. Saudara Mahmud juga daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM. Dan di sebelah kiri saya yang tidak asing lagi, Ketua Penerangan Pertubuhan Pribumi Perkasa Negara Perkasa Merangkap Mursyidul Am Tibai, Saudara Zahid Muhammad Arif. Saya Zulkifli bin Nordin, mewakili dan selaku jurucakap kepada Pertubuhan-Pertubuhan Melayu Islam yang membuat kenyataan bersama ini. Dan antara yang mengiktiraf kenyataan pada hari ini ialah 9 pertubuhan, iaitu Muafakat, Pertubuhan Muafakat Kesejahteraan Masyarakat Malaysia, Pertubuhan Pembela, iaitu Pertubuhan Pembela Islam Malaysia, Jalur 3 Jati, Persatuan Peguam Islam Malaysia PPIM, Institut Pemikiran Tradisional Islam IPTI, Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, Aswaja ataupun Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia, Perkasa, Pertubuhan Pribumi Perkasa Negara Malaysia Perkasa, dan Peguam Pembela Islam PPI. Jadi saya akan baca kenyataan yang telah disediakan dan kita akan sediakan kepada saudara-saudari nanti di luar sana, insya-Allah. Kenyataan media Pertubuhan Melayu Islam Selasa 5 Rabiul Awal 1435 bersamaan dengan 7 Januari 2014. Kami mengecam keras kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional MKPN yang mengadakan perbincangan semalam mengenai isu kalimah Allah dan perampasan Bible versi bahasa Melayu oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, baru-baru ini. Dalam kenyataan yang disampaikan oleh pengerusi MKPN Tan Sri Samsudin Osman, seperti yang dilaporkan oleh media cetak dan elektronik termasuk media portal dan cyber, MKPN dipetik sebagai mengkritik JAIS atas alasan kononnya tindakan JAIS itu adalah, dan saya petik muka depan star hari ini, blatant disregard for the agreed 10-point resolution yang kononnya dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan dan dipersetujui oleh pihak Kristian. Kami mengecam tindakan dan kenyataan MPKN itu atas alasan-alasan berikut. Pertama, pihak JAIS langsung tidak dipanggil menghadiri mesyuarat tersebut atau diberi peluang memperjelaskan tindakan mereka atau membela diri mereka. Pada kami, ini adalah satu pencabulan hak asasi dan pelanggaran prinsip keadilan sejagat, natural justice, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sebuah badan yang ditubuh untuk tujuan memupuk perpaduan nasional. Blatant disregard of natural justice and fundamental rights. Dua, tindakan JAIS adalah dalam menguatkuasakan peruntukan Undang-Undang Jenayah, iaitu Seksyen 9 Enactment Pengawalan Pengamanan Agama Bukan Islam 1988 yang berkuat kuasa di dalam negeri Selangor. Seksyen tersebut dengan jelas melarang penggunaan beberapa kalimah termasuk kalimah Allah dan menjadikan pelanggarannya suatu perlakuan jenayah. 3. Tindakan JAIS bukannya merampas Bible versi bahasa Melayu per se. You must understand this. It is not confiscation of the Bible per se, tetapi merampas penerbitan yang melanggar Seksyen 9 tersebut. It happened to be a Bible. That's all.
iaitu disyaki mengandungi perkataan-perkataan yang dilarang penggunaannya termasuk kalimat Allah. Ini adalah satu kesalahan jenayah yang jika cukup bukti boleh dikenakan tindakan pertuduhan jenayah di mahkamah jenayah sivil. It is not a syariah offence. This is the wrong impression by certain quarters, knowingly or unintentionally or intentionally. This is not a syariah matter. This is a civil matter. A civil law promulgated by the Dewan Undangan Negeri Selangor relating to some Islamic affairs. It has nothing to do with syariah court. The enforcement of this act is in the civil criminal court, not in the syariah court. So the question of them being non-Muslim, they are not subjected to syariah court, that doesn't arise at all. And this has been done. For your information, there is a precedent. The charge of same matter has been done in Pahang. Okay, somebody has been convicted in the criminal magistrate court in Kuantan. 4. Oleh itu tidak timbul soal jaiz harus berbincang atau berunding dengan mana-mana pihak. Because the chairman of MKPN said jaiz should have consulted, discussed with the perpetrator. Oleh itu tidak timbul soal jaiz harus berbincang atau berunding dengan mana-mana pihak yang disyaki melakukan suatu perlakuan jenayah. As far as we are concerned, this is a criminal offence. It has nothing to do with sekatan preventing somebody from practicing their religion. It is a criminal offence as promulgated by a duly enacted law of the country. It's not something that we pluck from the air and then start reading it. No. It is a duly promulgated law of the country, duly promulgated pursuant to the federal constitution. 5. Go back to 4. Oleh itu tidak timbul soal jaiz harus berbincang dengan atau berunding dengan mana-mana pihak yang disyaki melakukan sesuatu perlakuan jenayah. Sebagaimana agensi penguatkuasaan yang lain, tugas, tanggungjawab dan bidang kuasa jaiz adalah menguatkuasakan undang-undang dan mencegah sebarang perlakuan jenayah. Sama juga, number 5, sama juga seperti agensi penguatkuasaan yang lain seperti polis dan lain-lain. Contohnya, pihak polis tidak menahan sesebuah kenderaan per se. See, a policeman on the roadside don't simply stop a car just because it is a car. They stop the car because they suspected something criminal in the car, something incriminating in the car. It could be drug. So they stop the car because of the drug. They confiscated the publication which happened to be a Bible because it contained some criminal atau incriminating matter in the publication which happened to be a Bible. That's all. Contohnya, pihak polis tidak menahan sesebuah kenderaan per se, tetapi menahan kenderaan itu kerana disyaki membawa dadah. Adakah perlu pihak polis diwajibkan berunding dengan pemandu tersebut sebelum mengambil tindakan? It's a joke. You ask the police, can you go and discuss, give salam to them first, give them a cup of coffee. Cik, boleh kami, do you expect that from the police in enforcing the law? Namanya pun agensi penguatkuasaan, maka tindakan jaiz menguatkuasakan undang-undang adalah dalam bidang kuasanya dan menjadi tanggungjawab dan kewajipan yang harus dilaksanakan. 6. Sekiranya, like what they are claiming now, sekiranya mana-mana OYDS, orang yang disyaki, atau OKT, orang kena tuduh, merasakan mereka mempunyai pembelaan dalam mana-mana proceeding pertuduhan jenayah, if they were to be charged later, maka mereka mempunyai hak mengemukakan pembelaan tersebut di dalam mahkamah dalam proceeding tersebut. If they think the 10-point resolution is a good defense for them in the charge for offending section 9, then that's their right. Go ahead, defend yourself in court. Not to take the matter to the court of public opinion, trying to pressure Jaiz not to take action against them.
Jadi tidak timbul soal hak asasi dan hak membela diri mereka dicabuli atau dilanggar. 7. Berkaitan dengan 10 point resolution. I'm referring to the 10 point resolution yang dijadikan sandaran oleh MKPN, and which is the headline of Star today. Ianya sudah pun dihujahkan di Mahkamah Rayuan dengan panjang lebar dalam isu kalimah Allah recently. The 10 point resolution adalah berkaitan dengan soal kemasukan dan pengimportan Bible versi bahasa Melayu dalam negara ini. That's all. Ia langsung tidak menyentuh dan tidak ada kena-mengena dengan isu kalimah Allah. There's nothing in the 10 point resolution that comment or say anything about kalimah Allah. Sebagai pihak yang berbidang kuasa dalam hal ehwal import ekspor dan perdagangan antarabangsa, Kerajaan Persekutuan berhak memberi kelonggaran atau syarat kepada mana-mana pihak yang mahu membawa masuk atau mengimport apa juga barangan atau penerbitan daripada luar. 8. Dan sebagaimana dalam soal kemasukan dan import ekspor barangan keluar ke dalam negara ini, ianya wajib mematuhi undang-undang negara. They wanted to import a publication from overseas, they must comply with the law of the country. Dan undang-undang negara melarang penggunaan beberapa kalimah dan perkataan tentu dalam mana-mana penerbitan termasuk kalimah Allah. Mereka membawa masuk atau mengimport mana-mana penerbitan yang mengandungi perkataan atau kalimah yang dilarang adalah prima facie satu pelanggaran undang-undang yang boleh dikenakan tindakan termasuk merampas bahan penerbitan itu dan dikenakan pertuduhan jenayah di mana-mana mahkamah jenayah sivil. 9. Selanjutnya, 10 point resolution tersebut hanyalah dasar dan polisi kerajaan. It's only a policy. It's not the law. Mana-mana pihak yang mempunyai sedikit asas pengetahuan perundangan akan sedar bahawa dasar dan polisi kerajaan tidak boleh melanggar, bercanggah atau bertentangan dengan mana-mana undang-undang negara. Dan jika ianya bertentangan atau melanggar mana-mana undang-undang negara, dasar atau polisi tersebut tidak terpakai dan tidak boleh dikuatkuasakan. This is basic fundamental law in legal studies. Any of you who studied law, you know in law 101, you study this. Policy can never override law. That's very clear. Kami kesal melihat pihak MKPN seolah-olah tergesa-gesa dan gopoh dalam menangani isu ini. Mengapa pihak MKPN tidak memanggil semua stakeholder dan pihak yang berkepentingan untuk memberi penjelasan atau hujah masing-masing sebelum MKPN membuat sebarang keputusan? Apa yang kami khawatirkan ialah kelak nanti timbul persepsi seolah-olah MKPN dipenuhi oleh golongan tertentu yang mewakili suara kumpulan tertentu dan sekadar menjadi mouthpiece kepada pihak berkepentingan. Jika persepsi ini berlaku, maka tanggungjawab legal dan moral MKPN untuk menjadi sebuah badan tanpa kepentingan bertujuan untuk mencari kata sepakat dalam mencapai dan memupuk perpaduan nasional dan keharmonian antara pelbagai agama dan kaum akan gagal. Malah sebaliknya akan dilihat lebih mengeruhkan keadaan lagi. Pada kami, MKPN telah gagal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara matang, profesional dan berhemah dengan mematuhi lunas-lunas hak asasi dan prinsip keadilan sejagat, natural justice. Mengapa isu ini langsung tidak dilihat dari perspektif umat Islam? Apakah umat Islam di Malaysia ini sudah tidak ada hak dalam mempertahankan akidah dan hak asasi kami untuk menganut, mengamal dan melaksanakan agama Islam dengan aman dan harmoni sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan? Apakah umat Islam di Malaysia sudah tiada hak dalam negara yang menjadikan Islam sebagai agama bagi persekutuan? This is the question that we are asking. It looks like becoming a Muslim is a big sin now. Talking about Islam, talking about Malay is becoming a big sin in this country. This is what we feel. So we also want justice. Don't think that you only one side has justice. We also has justice. We also has rights. We want justice and our rights. Satu perkara yang perlu kami tegaskan ialah kita tidak pernah menghalang umat Kristian untuk menganut, mengamal dan melaksanakan kepercayaan mereka. Malah kami berbangga Malaysia sebagai sebuah negara umat Islam merupakan antara negara yang mengamalkan sifat toleransi agama dan kaum yang sangat tinggi dan begitu akomodatif terhadap agama dan bangsa lain
walaupun kita menjadi tunjang pemerintahan sejak zaman Kesultanan Melayu sehinggalah era pemerintahan moden ini. Dan antara rahsia besar pengekalan keamanan dan keharmonian serta perpaduan unik ini ialah kerana sikap umat Melayu Islam yang cukup bertolak ansur dan toleran. Oleh itu kita berharap tidak ada mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan menguji kesabaran dan sikap toleran umat Melayu Islam, terutama dalam hal berkaitan bangsa Melayu dan agama Islam. Kerana tiap kesabaran ada hadnya, dan mencabul dan menghina agama Islam dan bangsa Melayu adalah sempadan yang rapuh yang memungkinkan pelbagai perkara berlaku. Oleh itu, kita memberi amaran kepada semua pihak supaya bersikap rasional dan matang dalam menjaga keharmonian antara agama dan perpaduan nasional yang telah kita bina begitu lama. Jangan sampai ianya tercemar kerana nafsu dan kegairahan segelintir antara kita yang tidak langsung mengerti untuk menghormati sensitiviti dan hak orang lain. Sekian, terima kasih.